Tuhan dan aral melintang. Statistik meringankan segala beban yang menjelma. Gemetar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk reality. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Harapan, keamanan, impian, kedamaian. Harapan, keamanan, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk reality. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut. Bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Panci semua penduduk, juga perumahan maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut. Bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih. Menghitung Malaysia kita makmur, aspirasi negara. Marilah kita jayakan. Panci tanggung jawab bersama. Menghitung
ekonomi. Pakcik tanggungjawab bersama. Data anda masa depan kita. Pakcik aspirasi negara. Merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda. Ke puncak dunia masa depan kita. Pakcik menghitung Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini 26 Ogos 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan Indeks Harga Pengeluar IHPR pengeluaran tempatan bagi bulan Julai 2021. Indeks Harga Pengeluar IHPR pengeluaran tempatan meningkat 11.7% pada bulan Julai 2021, menandakan 6 bulan berturut-turut indeks di wilayah positif. Indeks pelombongan meningkat 57.7% disebabkan harga gas asli yang lebih tinggi dan kenaikan harga yang berterusan bagi komoditi minyak mentah. Indeks pertanian, perhutanan dan perikanan mencatatkan pertumbuhan 2 digit 31.5% disumbangkan oleh kenaikan harga komoditi buah tanam segar dan komoditi lain. Di samping itu, kenaikan indeks pembuatan dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi utama dan komoditi berkaitan pembinaan 7.1%. Dari segi indeks utility, bekalan air dan bekalan elektrik masing-masing meningkat 1.3% dan 0.2%. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHPR pengeluaran tempatan merekodkan peningkatan marginal 0.6% pada Julai 2021 berbanding 0.2% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan positif ini disokong oleh indeks pelombongan yang bertumbuh 3.9%, diikuti indeks bagi pertanian, perhutanan dan perikanan dan pembuatan yang masing-masing meningkat 2.2% dan 0.2%. Sementara itu, bekalan elektrik dan gas dan bekalan air mencatatkan penurunan 0.2%. Prestasi IHPR bagi beberapa negara dagang utama Malaysia pada Julai 2021 turut mencatatkan aliran kenaikan harga berbanding bulan lepas seperti China 9%, Amerika Syarikat 7.8%, Korea Selatan 7.1%, Jepun 5.6% dan United Kingdom 4.9%. Terus jika dilihat prestasi IHPR pengeluaran tempatan tahun ke tahun mengikut sektor, indeks pelombongan mencatatkan kenaikan 57.7% dan menyumbang kepada peningkatan keseluruhan IHPR. Peningkatan harga bagi pengekstrakan petroleum mentah dan pengekstrakan gas asli masing-masing merekodkan kenaikan 64.4% dan 29.9%. Sementara itu, bagi sektor tan mencatatkan kenaikan 7.1% tahun ke tahun dan produk-produk yang menyumbang kepada perubahan positif ini adalah pembuatan produk makanan 20.7%, pembuatan kok dan produk petroleum bertapis 18.6%, pembuatan kimia dan produk kimia 10.2%, pembuatan produk getah dan plastik 7.4%, pembuatan logam asas 6.9% dan pembuatan jentera dan peralatan 4.5%. Di samping itu, antara produk yang mencatatkan penurunan harga adalah pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal negatif 3.6%, pembuatan kelengkapan pengangkutan lain negatif 2.8%, pembuatan produk farmaseutical asas, kimia perubatan dan botani negatif 2.4%, pembuatan perabot negatif 1.4% dan pembuatan produk galian bukan logam lain negatif 1.1%. Indeks pertanian, perhutanan dan perikanan pula meningkat 31.5%. Disokong harga bagi penanaman tanaman kekal terutamanya kelapa sawit yang mencatatkan peningkatan 51.1% pada Julai 2021.
Selain itu, indeks bekalan air dan bekalan elektrik dan gas masing-masing meningkat 1.3% dan 0.2%. Pada Julai 2021, indeks bahan mentah untuk diproseskan selanjutnya meningkat 35.8% berbanding 39.2% yang dicatatkan pada bulan sebelumnya. Pada masa yang sama, indeks bahan perantaraan, bekalan dan komponen turut meningkat 10.5%. Namun begitu, indeks barang siap mencatatkan penurunan 0.4%. Maklumat selanjutnya berkaitan IHPR ini boleh didapati dalam laporan indeks harga pengeluaran tempatan bagi bulan Julai 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari Khamis yang mulia ini, saya akan berkongsi mengenai ringkasan dapatan statistik kecenderungan perniagaan suku ketiga 2021. Berdasarkan data negara yang terpilih, secara keseluruhan, negara-negara OECD menunjukkan trend peningkatan sejak Januari 2021 dengan mencapai mata melebihi 100 mata serta mengekalkan bacaan mata bagi Jun dan Julai. Melihat kepada Jepun dan Turki, mereka menunjukkan trend yang meningkat manakala UK, Korea dan USA menunjukkan sedikit penurunan namun masih kekal optimistik. China pula merekodkan penurunan dan kekal pesimistik. Sebagai makluman, indeks keyakinan perniagaan BCI ini memberikan maklumat mengenai perkembangan masa depan. Nilai indeks di atas 100 menunjukkan peningkatan keyakinan terhadap prestasi perniagaan di masa depan dan angka di bawah 100 menunjukkan pesimisme terhadap prestasi masa depan. Merujuk kepada prestasi di kalangan negara-negara ASEAN, jangkaan 3 bulan ke hadapan, Business Sentiment Index Thailand merosot kepada 47.7. Jangkaan peniaga Malaysia bagi tempoh yang sama juga menunjukkan kemerosotan kepada negatif 21.3%. Singapura pula menunjukkan trend yang sama dalam sektor pembuatan dan menurun dalam sektor perkhidmatan bagi 6 bulan akan datang yang masih merekodkan jangkaan yang positif. Trend jangkaan ini adalah bertentangan dengan trend yang ditunjukkan oleh Malaysia. Berdasarkan hasil survei bagi suku tahun ketiga 2021, peniaga lebih pesimis terhadap keadaan perniagaan mereka pada suku tahun ketiga 2021 dengan mencatatkan petunjuk keyakinan yang lebih rendah iaitu negatif 21.3% berbanding negatif 3.1% pada suku tahun lalu. Kesemua sektor menjangkakan keadaan perniagaan yang kurang menggalakkan untuk suku tahun ketiga 2021 berikutan wabak yang memburuk dan berpanjangan di negara ini. Petunjuk keyakinan bagi sektor perdagangan borong dan runcit jatuh ke trajektori negatif dengan negatif 39.4% berbanding positif 5.6% pada suku tahun kedua 2021. Sementara itu, sektor industri dan perkhidmatan menunjukkan lebih pesimis dengan petunjuk keyakinan masing-masing menyusut ke negatif 11.0% dan negatif 22.8% pada suku tahun ketiga berbanding negatif 1.5% dan negatif 6.1% yang dicatatkan pada suku tahun sebelumnya. Pada masa yang sama, responden dari sektor pembinaan juga meramalkan keadaan perniagaan mereka merosot pada suku tahun rujukan dengan negatif 45.0% berbanding negatif 30.5% pada suku tahun lalu. Sektor industri meramalkan perniagaan yang kurang memberansangkan pada suku tahun ketiga 2021 dengan petunjuk keyakinan negatif 11.0% berbanding negatif 1.5% pada suku tahun yang lalu. Jangkaan ini memperlihatkan ramalan semua subsektor yang kurang menggalakkan di mana kesemua subsektor berada di trajektori negatif. Sektor pembinaan juga meramalkan keadaan perniagaan mereka merosot pada suku tahun rujukan dengan negatif 45.0% berbanding negatif 30.5% pada suku tahun lalu.
Sentimen bagi sektor perdagangan borong dan runcit merosot ketara ke trajektori negatif setelah meramalkan keadaan yang lebih baik bagi suku kedua 2021. Petunjuk keyakinan yang direkodkan iaitu negatif 39.4% berbanding positif 5.6% pada suku tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kedua-dua subsektor iaitu perdagangan borong dan perdagangan runcit yang pesimis terhadap keadaan perniagaan dengan masing-masing mencatatkan negatif 37.7% dan negatif 41.9%. Sektor perkhidmatan turut menjangkakan prestasi yang kurang menggalakkan bagi suku ketiga 2021 dengan merekodkan penurunan petunjuk keyakinan kepada negatif 22.8% berbanding negatif 6.1% pada suku kedua 2021. Peniaga pesimis terhadap prospek perniagaan mereka bagi tempoh Julai hingga Disember 2021 dengan imbangan bersih keseluruhan negatif 21.7% berbanding positif 11.0% pada suku tahun sebelumnya. Sama seperti jangkaan untuk 3 bulan mendatang, kesemua sektor menjangkakan prospek negatif dengan sektor yang paling kurang pesimis adalah industri. Sektor industri menjangkakan keadaan perniagaan merosot dari positif 12.5% kepada negatif 11.8% untuk separuh kedua tahun 2021. Pada masa yang sama, sektor perkhidmatan dan pembinaan menjangkakan keadaan perniagaan yang kurang memberansangkan untuk 6 bulan akan datang dengan imbangan bersih masing-masing negatif 14.2% dan negatif 24.2% berbanding positif 8.4% dan positif 6.1% dicatatkan bagi tempoh April hingga September 2021. Sektor perdagangan borong dan runcit turut meramalkan prestasi perniagaan yang mencabar dalam tempoh 6 bulan akan datang dengan imbangan bersih negatif 59.7% berbanding positif 12.5% yang direkodkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Akaun Pembekalan dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih 2016-2020. Penerbitan ini memaparkan statistik pengeluaran, import dan ekspor, serta indikator kadar sara diri, kadar kebergantungan import dan penggunaan per kapita bagi komoditi pertanian terpilih. Pengeluaran bagi 21 item pertanian terpilih meningkat pada 2020 berbanding 2019. Pengeluaran tertinggi dicatatkan oleh daging ayam itik, 1,597.5 ribu tan metrik. Import bagi 20 item pertanian terpilih meningkat pada 2020 berbanding 2019. Import tertinggi dicatatkan oleh kelapa, 286.0 ribu tan metrik. Ekspor bagi 14 item pertanian terpilih meningkat pada 2020 berbanding 2019. Telur ayam itik mencatatkan ekspor tertinggi iaitu 98.0 ribu tan metrik. Kadar sara diri SSR merupakan indikator untuk menerangkan sejauh mana bekalan komoditi pertanian sesebuah negara dapat memenuhi keperluan domestik. Secara keseluruhan 19 item pertanian terpilih mempunyai SSR sama atau lebih dari 100%. Kadar kebergantungan import IDR menerangkan kebergantungan sesebuah negara kepada import komoditi pertanian dalam memenuhi keperluan atau kehendak domestik. Secara keseluruhan 8 item pertanian terpilih mempunyai IDR sama atau lebih dari 50%. Penggunaan per kapita PCC merujuk kepada amaun penggunaan setiap komoditi pertanian oleh setiap penduduk dalam setahun. PCC telur ayam itik meningkat 26.4% berbanding tahun sebelumnya.